Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Husna Batrisha binti Mak Fauzi dari kelas DEC 3C. Okey, hari ini ataupun apa-apa kita buka tentang sejarah kaum Suluk di Sabah. Okey. Poin yang pertama ialah suku kaum Suluk ini ialah suku kaum yang terdapat di sebuah pantai timur Sabah dari utara hingga ke tenggara Tawau. Selain itu, tergolong dalam rumpun Melayu sama seperti suku kaum Melayu Brunei, Melayu Arab, Melayu Jawa dan Melayu Banjar dan Jawa. Okey, selain itu, yang poin ketiga pula ialah masyarakat Suluk asli ni pada masa sekarang ni tak macam dulu dah. Dia semua dah lain. Sekarang ni masyarakat di Suluk Tawau sudah tidak wujud lagi. Sebab apa? Sebab keturunan mereka sudah bercampur baur dengan masyarakat seperti Tidung, Cina Muslim, Iban Muslim, Banjar, Jawa dan sebagainya. Okey. Yang mereka lebih dikenali sebagai masyarakat Melayu sebab mereka sudah lama mengamalkan adat istiadat sebab selepas kemerdekaan tu mereka dari nenek moyang sebab mereka dah lebih dikenali masyarakat Melayu turut temurun moyang mereka yang dah sampai sekarang ni mereka macam tak langsung macam suluk-suluk kaum Suluk. Maafkan saya sebab saya nervous. Sekarang ni dah tak ada dah macam dulu Suluk asli macam tu, sekarang dah lain. Untuk pengetahuan umum, okey, mengikut sejarahnya, Sabah dahulu adalah sebahagian dalam kerajaan Kesultanan Melayu, kaum Melayu Suluk yang berhubungan rapat dengan Kesultanan Brunei sebab diorang jiran sebelah-sebelah kan. Sebab tu hubungan diorang rapat. Selain itu, sandakan dan lahat datu juga adalah contoh penempatan yang telah diberikan nama mengikut bahasa Suluk asli, iaitu sandakan yang bermaksud tanah gadaian, manakala lahat datu bermaksud persinggahan datu. Akhir kata, sebagai penduduk tempatan asli Tawau bersama suku kaum Melayu, Tidung, Melayu Banjar, Melayu Jawa, Melayu Arab, masyarakat Melayu Suluk hidup bersama-sama mengamalkan budaya masyarakat Melayu Tawau yang bertunjangkan agama Islam dan sebagainya. Okey. Yang mereka lebih dikenali sebagai masyarakat Melayu sebab mereka sudah lama mengamalkan adat istiadat sebab selepas kemerdekaan tu mereka dari nenek moyang sebab mereka dah lebih dikenali masyarakat Melayu turut temurun moyang mereka yang dah sampai sekarang ni mereka macam tak langsung macam suluk-suluk kaum Suluk. Maafkan saya sebab saya nervous. Sekarang ni dah tak ada dah macam dulu Suluk asli macam tu, sekarang dah lain. Untuk pengetahuan umum, okey, mengikut sejarahnya, Sabah dahulu adalah sebahagian dalam kerajaan Kesultanan Melayu, kaum Melayu Suluk yang berhubungan rapat dengan Kesultanan Brunei sebab diorang jiran sebelah-sebelah kan. Sebab tu hubungan diorang rapat. Selain itu, sandakan dan lahat datu juga adalah contoh penempatan yang telah diberikan nama mengikut bahasa Suluk asli, iaitu sandakan yang bermaksud tanah gadaian, manakala lahat datu bermaksud persinggahan datu. Akhir kata, sebagai penduduk tempatan asli Tawau bersama suku kaum Melayu, Tidung, Melayu Banjar, Melayu Jawa, Melayu Arab, masyarakat Melayu Suluk hidup bersama. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Syairah binti Ali daripada DEC 3C. Okey, sekarang saya akan bincangkan upacara daripada kaum Suluk, iaitu upacara perkahwinan. Okey, sudah menjadi kebiasaan adat perkahwinan pihak perempuan atau pihak wanita meminta wang hantaran kepada pihak lelaki. Okey, sukat unsur bagi pihak wanita adalah sangat tinggi mengikut golongan status yang menunjukkan mereka sebagai golongan yang terhormat. Permintaan sukat unsur daripada pihak wanita adalah seperti mas kahwin, mahar basingan, rokok singa, beras bugas, emas kumpul berlawan dan maligai. Untuk maligai ini adalah seperti rumah kecil atau sederhana yang dihiasi
dengan makanan tradisi dan kuih muih. Kebiasaan untuk permintaan ini untuk wanita yang sudah berkhatam Al-Quran dan bergantung kepada persetujuan kedua-dua belah pihak. Okey, upacara yang seterusnya daripada kaum Suluk ini adalah upacara kelahiran. Upacara kelahiran ini dipanggil sebagai adat matima yang wajib dilakukan selepas kelahiran bayi. Adat matima ini dilakukan bertujuan untuk menolak perkara yang tak diingini berlaku kepada bayi tersebut. Erti kata lain, adat matima ini merupakan upacara naik ayun, lebih kurang dengan upacara cukur jambul. Adat ini dilakukan selepas seminggu kelahiran. Bagi keluarga yang tidak berkemampuan, boleh lakukan pada bila-bila masa dan mengikut kemampuan sendiri. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan makanan tempatan yang dimakan oleh suku kaum Suluk. Makanan yang popular bagi suku kaum Suluk ialah sup hitam tiula itu, iaitu daripada daging dan kelapa bakar yang dihancur sebagai perencah sup. Makanan yang berkuah pula ialah pioto, biamban dan sianglang, iaitu diperbuat daripada ubi kayu. Jenis-jenis makanan yang mentah pula ialah agar-agar, gamai dan tihi-tihi. Jenis makanan ikan pula istah piritu, istah diangdang. Jenis-jenis makanan daging dan ayam pula piasak, kari-kari dan kurma. Jenis kuih muih kaum Suluk pula ialah libusau, tabit-tabit, durul dan kuih cinta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nana Fina binti Azan akan menerangkan tentang tarian tradisi kaum Suluk. Terdapat dua tarian, iaitu tarian Pangalai dan tarian bola-bola. Pangalai bermaksud menari. Tarian ini sering dilakukan di majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, majlis peterangan dan majlis-majlis lain. Tarian ini sering ditari oleh seramai 6 orang ataupun secara berpasangan ataupun secara bersorangan. Si penari akan memakai janggir, iaitu kuku tiruan yang panjang dan bengkok yang akan disematkan di 10 jari si penari wanita. Terdapat banyak lagi jenis-jenis tarian seperti tarian Manglai Ha Agong dan tarian Manglai Ha Patung. Penari menggunakan 4 bilah kayu kecil yang digenggam pada tangan dan 2 bilah kayu kecil dalam satu tangan yang ditepuk-tepuk dan mengeluarkan bunyi yang unik serta mengikut rentak bunyi pukulan kulintangan dan gong agung. Okey, hai, nama saya Nur Adila Atira binti Wahid, nombor matrik 1906008. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang adat-adat bercanggah dalam kaum Suluk. Yang pertama adalah adat melengang pinggang, merupakan upacara semasa kelahiran bayi. Bahan-bahan yang diperlukan ialah beras kunyit dan kelapa untuk bertujuan agar ibu dapat melahirkan bayi dengan mudah. Yang kedua adalah tangkal mempertahankan diri. Ianya bertentangan dengan Islam kerana kita meminta pertolongan dari syaitan dan mempercayai bahawa kuasa tangkal lebih hebat dari segalanya. Yang ketiga, upacara persandingan merupakan satu bentuk pemujaan dalam agama Hindu yang menggunakan Dewa Rama dan Dewa Sita, di mana kedua-dua mempelai diarah, disanjung serta dipuja. Keempat, ancak atau dikenali sebagai saka. Ancak atau dikenali sebagai saka diperbuat daripada buluh atau daun pisang yang diisi dengan pulut kuning, ketupat dan sebagainya untuk diberikan makan kepada jin keturunan atau jin jagaan supaya mereka menjaga keluarganya. 5. Puja kubur si mati merupakan amalan khurafat. Upacara ini dilakukan kerana mereka menyangka bahawa memuja kubur boleh mendapat apa yang dihajatkan dan diminta. Ke-6, merupakan cucu jin, merupakan adat meminta tolong tok nenek untuk membuang air semasa di dalam hutan atau di tempat-tempat yang sunyi. Ke-7, adat mendirikan rumah baru. Adat ini diperbuat seperti menggantungkan kelapa muda di setiap tiang rumah, menanam besi, emas, perak, tembaga sebagai pelindung untuk rumah baru. Hai, Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang adat-adat yang terdapat dalam suku kaum Suluk yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Antaranya ialah adat perkahwinan. Sebelum upacara perkahwinan dilangsungkan, kedua-dua belah pihak iaitu pihak lelaki dengan pihak perempuan akan berjumpa untuk melakukan perbincangan dan mendapatkan keputusan berdasarkan persetujuan di antara semua pihak yang terlibat. Yang kedua, adat mang timbang. Upacara mang timbang ini wajib dilakukan selepas seminggu bayi dilahirkan. Upacara ini sama persis dengan majlis cukur rambut bayi bagi masyarakat Melayu. Sehingga hari ini, upacara mang timbang ini masih diamalkan oleh masyarakat Suluk yang berada di daerah Punak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurjati binti Ishak daripada kelas 3C, nombor matrik 1906070. Hari ini saya nak menerangkan tentang pantang larang kaum Suluk yang terdapat di Sabah.
Antaranya ialah larangan memakan dalam kuali kerana takut nanti dia tak ada seri. Kedua, pengantin yang baru kahwin dilarang untuk memberi pemakai inai itu orang anak yatim. Kalau anak yatim nanti takut pengantin tu kalau dia beranak nanti anak dia jadi anak yatim. Lepas tu kalau yang ketiga, kalau nak berpindah rumah, barang-barangan dapur perlu didahulukan seperti beras semua supaya tidak putus rezeki. Ibu mengandung tidak boleh keluar malam, takut menjadi musibah. Yang ke apa tak ingatlah. Seterusnya, kanak-kanak tidak dibenarkan keluar pada waktu maghrib. Sama juga takut jadi ada musibah yang berlaku. Terdapat banyak lagi tapi saya bagi antaranya saja. Terima kasih. Hai, nama saya Nurul Alfira binti Said dan saya ingin menyampaikan kesimpulan bagi kaum suluk. Terdapat beberapa faktor seperti peristiwa penting, ketidakstabilan politik dan ekonomi serta penindasan agama yang berlaku di Filipina. Kerajaan telah mengidentifikasikan konsep pemecahan komuniti suluk kepada dua bahagian iaitu suluk tempatan dan suluk pendatang iaitu parti. Untuk membezakan komuniti ini melalui aspek budaya bahasa, penampilan serta sifat santun. Pada masa yang sama juga, timbul sentimen terhadap komuniti suluk yang dilihat menjadi cabaran dalam usaha memartabatkan dan melihara kecintaan hidup mereka.